Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Dokumen ini ialah dokumen yang membawa kita kepada satu sesi membalas surat jemputan pertabalan Raja United Kingdom yang baru, Raja George ke-6, yang dilakukan oleh Raja Sarawak. Sebenarnya kerajaan Sarawak ada dijemput untuk menghadiri pertabalan Raja George yang ke-6. Jadi itu menunjukkan bahawa kerajaan Sarawak diiktiraf oleh kerajaan British. Di mana rakyat Sarawak keseluruhannya mula mengiktiraf keluarga Brooke ini sebagai pemerintah lah. Charles Vyner juga merupakan pemerintah yang telah memodenkan institusi awam di Sarawak. Raja George ke-6 ialah Raja United Kingdom dan jajahan takluk British yang baharu pada tahun 1936. Baginda telah diputerakan di Istana Sandringham, Norfolk, mendapat pendidikan di Trinity College, Cambridge. Pemangkatan Edward ke-8 telah menjadi titik tolak bermulanya perubahan takhta di United Kingdom. Raja Edward yang merupakan abang kepada George telah turun dari takhta secara sukarela dan menjadikan George sebagai raja yang baharu. Hugh Clifford, ada satu penulisan beliau menyatakan bahawa Charles Vyner Brooke ini adalah seorang yang dah terlalu tua untuk memerintah Sarawak lah ketika itu, di mana Charles Vyner Brooke dah berumur lebih kurang 60 tahun. Dan ada satu juga penulisan daripada Hugh Clifford yang menyatakan bahawa kekayaan Sarawak ini hanya dikaut oleh Charles Vyner Brooke lah. Untuk pertabalan Baginda George sebagai Raja United Kingdom yang baharu pada tahun 1936, kerajaan British telah menjemput Raja Sarawak Charles Vyner Brooke untuk hadir ke acara tersebut. Namun begitu, Charles Vyner tidak dapat hadir ke acara tersebut. Oleh itu, Charles Vyner telah mewakilkan Rani Sarawak pada ketika itu sebagai wakil kepada Sarawak. Dalam jemputan itu, Raja Melayu, Kesultanan Zanzibar dan Ratu Tonga juga merupakan jemputan diraja selain daripada Raja Brooke. Dalam dokumen ini juga disahkan bahawa kerajaan Sarawak merupakan satu kerajaan yang mempunyai autonomi sendiri tetapi dilindungi oleh British. Sarawak merupakan tanah merdeka pada zaman pemerintahan Brooke dan telah diiktiraf juga oleh Amerika Syarikat dan British pada tahun 1863 melalui pelbagai dokumen. Kerajaan British juga telah menghantar konsul mereka ke Sarawak pada zaman pemerintahan Brooke. Dinasti Brooke selama 100 tahun bermula pada tahun 1841 apabila James Brooke dinaikkan sebagai Raja Sarawak oleh Brunei. Jadi daripada James Brooke, dia tak ada anak lelaki. Jadi dinaikkan takhta kepada anak saudaranya, Charles Anthony Johnson, yang mengambil nama Brooke. Jadi Charles Anthony Johnson ni dia bernikah dengan Margaret Alice Lily Dewin, dikurniakan beberapa orang anak. Kalau zaman dahulu kala, kaum Iban, kaum Bidayuh, kaum orang Ulu selalu berperang. Jadi daripada situ dia kata tak boleh berperang lagi, dan salah satu yang dia nak berhentikan adalah untuk yang mana zaman dahulu kala orang selalu pergi satu kumpulan tu, satu rumah panjang boleh pergi selama 2-3 bulan, masuk ke dalam hutan, pergi ke satu kampung, serang kampung tu dan bunuh orang dan kepalanya dibawa balik. Brunei gagal dalam mengekang ancaman daripada para pembesar Sarawak telah memohon bantuan James Brooke. Sebagai galang ganti, James Brooke akan diberikan jawatan Raja Sarawak. Untuk tujuan itu, James Brooke
perlu membayar ufti kepada Brunei. Hasil sumber asli Sarawak seperti arang batu dan minyak juga menjadikan Sarawak semakin maju dari setahun ke setahun. Inilah yang menjadikan pentadbiran Charles Viner sebagai satu pemerintahan yang makmur dan maju. Namun begitu, nasib Charles Viner sama seperti Raja George ke-6 apabila Charles Viner terpaksa menghadapi Perang Dunia Kedua. Ini bukanlah mudah bagi Sarawak kerana walaupun Sarawak dinaungi British, tetapi keadaan Perang Dunia telah menyebabkan British semakin lemah sekaligus melumpuhkan pertahanan Sarawak. Raja Charles Brooke ini paling panjang pemerintahan beliau dan dia mengalami era kemakmuran lah sebab mencapai di mana kita lihat pada zaman James Brooke itu zamannya agak tidak begitu stabil bagi pentadbirannya sebab berlaku penentangan dan juga usaha-usaha untuk meluaskan wilayah Sarawak itu sendiri membawa kepada apa dipanggil sebagai ketidaktenteraman, kestabilan. Bila Charles Brooke mengambil, dia mula mengalami era yang agak baik. Zaman Viner ini dia zaman telah stabil. Ya. Kalau kita lihat bahawa penentangan dia tidak banyak, di mana rakyat Sarawak keseluruhannya mula mengiktiraf keluarga Brooke ini sebagai pemerintah lah. Dan dia mendapat sokongan kuat ya, khusus dari segi golongan perabangan Sarawak, khususnya di Kuching itu sendiri, dan juga golongan orang Dayak ya, mula memberi harapan kepada Viner ini untuk memerintah dalam hal ini ya. Namun demikian dalam tempoh tersebut juga bahawa berlaku penentangan kepada beliau pada tahun 1930 di mana kemisarian ekonomi berlaku yang agak teruk. Demikianlah dapat kita lihat perhubungan Sarawak dengan Empayar British. Jemputan daripada kerajaan British kepada Raja Sarawak ialah bukti bahawa British mengiktiraf pentadbiran Sarawak. Namun begitu, Perang Dunia Kedua ialah satu jalur perjalanan masa yang hitam bagi Raja George dan juga Raja Charles Viner Brooke. Satu kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh semua orang di dunia. Keluarga Brooke telah membawa kemakmuran kepada Sarawak semasa zaman pemerintahannya. Pemodenan juga telah dibawa oleh Brooke melalui pengenalan sistem pemerintahan moden di samping memperkenalkan STEM dalam urusan penghantaran dokumen rasmi. Jadi kita gunakan stamp tu untuk menghantar surat. Namun begitu, fungsi stamp itu ada sedikit berbeza pada zaman dahulu, terutamanya pada zaman pemerintahan kolonial. Daripada waktu tu sehingga ke satu-satu masa, sehingga pentabalan kepada Raja yang baru, dia ada dia punya stamp lah, dia punya stamp dia sendiri. Ini juga membantu pentadbiran Brooke dalam menjalankan urusan surat menyurat rasmi kepada dunia luar. Stamp ialah sekeping kertas kecil yang dikeluarkan dan dilekatkan di atas sampul surat untuk tujuan penghantaran surat. Bayaran kepada stamp inilah yang akan diberikan kepada pejabat pos sebagai kos perkhidmatan mereka. Stamp ialah satu artifak penting dalam pensejarahan kerana stamp akan dipaparkan nama negara pengeluar, nilai dan ilustrasi penting sesuatu negara. Inilah yang menjadi pemaparan kepada realiti sosial dan politik sesebuah negara semasa satu-satu stamp ini diterbitkan. Stamp amat dihargai oleh peminat sejarah kerana dari stamp ini menceritakan kejadian yang berlaku pada ketika itu yang melibatkan raja yang memerintah, keadaan politik dalam negara dan juga keindahan budaya. Okey, kalau pada zaman pemerintahan kolonial, stamp itu dihantar bukan sekadar untuk menghantar surat. Pada masa yang sama, stamp juga mempunyai nilai di mana mereka menunjukkan, setengahnya menunjukkan kekuasaan. Sesuatu peristiwa, sesuatu negara ataupun daerah itu boleh terlihat di atas bentuk-bentuk stamp tersebut. Pustaka Negeri Sarawak ialah satu organisasi yang mempunyai koleksi stamp yang bagus. Pustaka telah mendapatkan stamp ini daripada pengumpul stamp persendirian
dan koleksi stem era pemerintahan Brooke ini ialah antara koleksi stem yang mempunyai nilai tersendiri. Ini kerana terdapat ilustrasi tempatan yang terdapat pada koleksi stem ini. Disebabkan stem berfungsi sebagai satu bukti dokumen rasmi penghantaran dokumen dalam Sarawak, malah sehingga keluar Sarawak, maka stem telah memperlihatkan kemajuan, pemodenan dan kekuasaan kerajaan Brooke pada masa dahulu, terutama sekali pada zaman pemerintahan Charles Vyner Brooke. Because of the trade and commerce, as you know, to do international trade, you need not only contacts and go to entry port, meet physically, you need to have correspondence. So that is very important for commerce. You need to have invoice sent out, you need to have inquiries. So dialogue with other merchants in other countries is very essential. Jadi salah satu stem terawal dikeluarkan pada tahun 1869 iaitu semasa zaman Raja James Brooke. Jadi daripada waktu tu sehingga ke satu-satu masa sehingga pertabalan kepada Raja yang baru, dia ada dia punya stem lah, dia punya stem dia sendiri. So dari zaman Raja James Brooke kepada Raja Charles Brooke sehinggalah kepada Raja terakhir iaitu Raja Charles Vyner Brooke. Jadi mereka ada stem-stem mereka tersendiri. Pejabat pos pertama di Sarawak telah ditubuhkan oleh James Brooke. James Brooke telah menjadikan perhubungan Sarawak dengan dunia luar semakin baik kerana kewujudan pejabat pos ini. Stem di Sarawak juga dikeluarkan atas tujuan untuk menghantarkan mail dan membayar kos operasi pos. Dengan adanya stem ini, kerajaan Brooke dapat menambahkan pendapatan kerajaan. Oleh itu, pada tahun 1869, stem pertama dari kerajaan Brooke telah dikeluarkan dan stem ini telah dicetak di England untuk kegunaan di Sarawak. Setakat ini kita mempunyai ada satu album yang menyimpan koleksi-koleksi stem yang merangkumi tahun 1932 hingga tahun 1941. So di dalam album tu ada banyak stem tersimpan di dalam album tersebut dan boleh dirujuk. Jadi di situ ia menunjukkan bahawa stem-stem ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di mana ia adalah representations kepada dari mana ia datang, dari mana surat itu datang. So secara tidak langsung budaya dan juga culture sesuatu tempat itu dapat dihantar ataupun dapat dikongsikan dengan mereka yang berada di luar negeri Sarawak. Pada masa itu, stem Sarawak ini sah untuk digunakan di Sarawak sehingga ke Singapura. Stem ini kemudiannya semakin diperluaskan penggunaannya. Ini menjadikan Sarawak mula dilihat di mata dunia. Perkembangan stem ini juga memperlihatkan pendapatan Sarawak mula meningkat dengan adanya sistem penghantaran surat yang lebih baik. Perkembangan stem di Sarawak mula semakin berkembang apabila pada tahun 1875 Sarawak telah mengeluarkan stem baru dengan nilai yang berbeza-beza. Pada setiap stem yang dikeluarkan oleh Sarawak ini terdapat ilustrasi-ilustrasi penting, ilustrasi rajah, ilustrasi etnik di Sarawak dan juga pelbagai lagi objek budaya di Sarawak. Koleksi arsip ini mengandungi dokumen sulit berkenaan anti penyerahan di Sarawak. Melalui dokumen ini juga, kita dapat melihat kewujudan unsur pengaruh Indonesia dalam politik di Sarawak pada satu masa dahulu. Sebenarnya ada campur tangan daripada pembesar-pembesar politik yang mendesak supaya kerajaan Sarawak ketika itu menyerahkan pemerintahan ini kepada pihak British. Charles seorang yang begitu dalam hatinya lebih suka Sarawak, macam juga Anthony. Dia jatuh kepada atuk dia itu Anthony. Anthony juga bersifat Amerika. Beliau menentang. Keadaan politik di Indonesia yang lebih nasionalis juga telah membawa kesan pada cara pemikiran pemimpin Sarawak pada ketika itu.
seperti yang kita tahu, anti-cession di Sarawak ini disebabkan oleh ketidakpuashatian rakyat-rakyat Sarawak, di mana ketika itu pemerintahan Brooke mahu menyerahkan Sarawak ini kepada kerajaan British. So jadi bermulalah gerakan anti-cession di Sarawak ketika itu. So jadi ada sedikit fakta juga di mana ada bukti-bukti lah yang mengaitkan gerakan anti-cession ini dengan unsur-unsur daripada Indonesia, ataupun yang ditulis dalam rekod ini adalah Indonesia influence. Keadaan ini amat merisaukan kerajaan Brooke. Ini kerana kehadiran Indonesia dalam politik di Sarawak dikuatiri akan memberi peluang kepada Indonesia untuk mencampuri urusan pentadbiran Sarawak. Ini malah akan melumpuhkan kerajaan Brooke yang sudah sedia ada lemah kesan daripada Perang Dunia pada ketika itu. Perkara yang paling dikuatiri oleh Brooke ialah seandainya Sarawak yang tercinta ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh itu, maklumat-maklumat sulit ini disimpan supaya kerajaan Sarawak ketika itu dapat memantau pemimpin-pemimpin utama ketika itu yang ada susur galur ataupun sejarah di Indonesia. Dalam dokumen simpanan pustaka Sarawak ini, terdapat laporan mengatakan bahawa telah berlaku kejadian seorang pemuda Melayu ditahan di Simanggang dan dia mempunyai risalah yang berbaur politik dalam bahasa Indonesia. Melalui maklumat inilah disyaki adanya gerakan membawa orang Indonesia untuk mempengaruhi rakyat Sarawak. Ini membuktikan adanya pengaruh Indonesia semasa zaman anti penyerahan ini. Ditambah pula dengan lokasi Sarawak yang berjiran dengan Kalimantan, kebanyakan kawasan sempadan Sarawak lebih mudah menerima risalah-risalah dan pengaruh dari Indonesia pada waktu itu. Sebenarnya ada campur tangan daripada pembesar-pembesar politik yang mendesak supaya kerajaan Sarawak ketika itu menyerahkan pemerintahan ini kepada pihak British. Jadi ada beberapa tuduhan lah. Jadi seperti contoh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan Sarawak ketika itu adalah satu adalah berkenaan dengan larangan kepada pedagang-pedagang British untuk melakukan urus niaga di Sarawak. Raja Charles Vyner Brooke dikatakan sebagai raja yang menghadapi dua peristiwa penting semasa pemerintahan. Peristiwa ngeri Perang Dunia Kedua dan juga zaman pemodenan Sarawak. Selepas sahaja krisis dunia dan keadaan ekonomi Sarawak yang merudum akibat penjajahan Jepun, Raja Charles Vyner juga menghadapi tekanan sama ada untuk menyerahkan Sarawak kepada British atau memberikan pemerintahan kepada penduduk Sarawak sendiri. Semasa kejadian inilah, susuk tubuh bernama Anthony Brooke muncul. Anthony dikatakan sebagai waris yang paling layak untuk meneruskan legasi Brooke, tetapi telah berlaku pertikaian antara Vyner dan Anthony. Mereka seling bertelingkah dan Anthony selalu dipinggirkan oleh Charles Vyner. Sebenarnya dia sudah diuji awal kalau kita lihat sebagai pemerintah, dia sudah boleh memerintah. Dia mempunyai pandangan yang begitu seperti atuk dia sebenarnya, seperti Charles. Charles seorang, kalau kita lihat Charles seorang yang begitu dalam hatinya lebih suka Sarawak, macam juga Anthony. Dia jatuh kepada atuk dia itu Anthony. Anthony juga bersifat Amerika. Beliau menentang. Agak sedih hidup Raja Charles Vyner apabila tidak mempunyai rezeki anak lelaki sebagai penerus legasi. Inilah yang menjadi penyebab mengapa Anthony dilihat mempunyai peluang tersebut. Namun begitu, hubungan mereka berdua tidak baik seperti yang disangka. Namun begitu, keuzuran Raja Muda Bertam telah menyebabkan Anthony diperlukan dalam pemerintahan Brooke dan kemudiannya dianugerahkan gelaran Raja Muda. Semasa ketiadaan Charles Vyner, Anthony telah menjalankan tugas-tugas Raja Sarawak. Langit tidak selalunya cerah. Begitulah nasib Anthony. Anthony tidak digemari oleh penjawat awam kanan British dan Rani Sylvia. Raja Charles Vyner yang mengetahui keadaan tersebut terpaksa membuat keputusan untuk melucutkan jawatan Raja Muda Anthony akibat daripada desakan mereka.
pada zaman pemerintahan Anthony Brooke ketika itu, sebenarnya kerajaan Sarawak agak sukar untuk melepaskan pemerintahan Sarawak ini kepada kerajaan British, tetapi sebenarnya ada campur tangan daripada pembesar-pembesar politik yang mendesak supaya kerajaan Sarawak ketika itu menyerahkan pemerintahan ini kepada pihak British. Jadi ada beberapa tuduhan lah. Jadi seperti contoh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kerajaan Sarawak ketika itu adalah berkenaan dengan larangan kepada pedagang-pedagang British untuk melakukan urus niaga di Sarawak. Ada juga isu berkenaan dengan konsep penghambaan di Sarawak yang bertentangan dengan konsep penghambaan yang diamalkan oleh kerajaan British. Sepanjang ketiadaan Anthony, British telah menjalankan siri perbincangan dengan Charles Vyner untuk menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada British. Sesungguhnya inilah yang amat diidam-idamkan oleh British sejak sekian lama. Anthony membantah cadangan tersebut kerana Anthony merasakan beliaulah yang paling layak sebagai pemerintah Sarawak. Desakan koloni British semakin lama semakin kuat. Keadaan Sarawak juga semakin lemah akibat daripada penjajahan Jepun. Sarawak juga mempunyai sistem pertahanan yang semakin melemah dan terdedah dengan mudah dengan ancaman dari negara-negara jiran. Pada waktu inilah sekali lagi Anthony dilucutkan jawatan dan British telah mengambil peluang ini untuk menjajah Sarawak. Rentetan peristiwa tersebut, Anthony telah dilarang untuk menjejakkan kaki ke Sarawak. Rakyat Sarawak pada ketika itu telah dijanjikan pemerintahan sendiri. Sesungguhnya, keadaan ini amat melukakan hati rakyat Sarawak. Oleh itu berlakulah gerakan anti penyerahan. Kemuncak kepada gerakan ini ialah pembunuhan Gubernur British kedua, Sir Duncan Stewart oleh Rosely Dobbie dan Rukun 13. Anthony telah berusaha dalam membawa semangat anti penyerahan kepada rakyat Sarawak melalui pertemuan pemimpin kaum di Sarawak di Singapura. Sudah tertulis dalam takdir bahawa Anthony tidak berjaya dalam usahanya. Gerakan ini mula perlahan-lahan semakin lenyap api kemarahan mereka, kesan daripada tekanan British yang semakin kuat dari sehari ke sehari. Anthony yang kecewa dengan keadaan tersebut telah memutuskan untuk tidak menuntut Sarawak dan meninggalkan impiannya terhadap Sarawak.